Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Penduduk luar bandar perlu bijak menggunakan media untuk mempromosikan produk perniagaan yang mereka hasilkan menerusi laman sosial untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka. Demikian saranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup. Menurut Tan Sri Kurup, penggunaan pelbagai aplikasi media sosial adalah mudah, cepat serta tidak menggunakan kos yang terlalu tinggi. Beliau ketika berucap merasmikan program Semarak Komuniti Satu Malaysia KIM, anjuran Jabatan Penerangan Sabah sempena sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah di Nabawan. Dalam pada itu, Tan Sri Kurup mahu program Semarak KIM kerap diadakan di kawasan luar bandar kerana ianya mampu memperkasakan semangat perpaduan dan kerjasama antara pelbagai kaum di negara ini. Ia juga menjadi wadah bagi agensi kerajaan terlibat dalam merakyatkan lagi peranan masing-masing, terutamanya dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan terkini. Dalam majlis ini, Tan Sri Kurup, yang juga ahli Parlimen Pensiangan, turut menyampaikan cek geran tahunan pengurusan sejumlah RM3,500 kepada 3 komuniti Satu Malaysia yang terdapat di daerah Nabawan. Projek bekalan elektrik luar bandar BELP Zon 2 Negeri Sabah bagi tahun 2011 sehingga 2012 secara reka dan bena telah memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk yang tinggal di sekitar Jalan Tawau dan Kelabakan. Projek yang menelan kos kira-kira RM50 juta itu siap pada September tahun lalu. Menurut anggota Parlimen Kelabakan, Datuk Seri Panglima Abdul Ghafur Saleh, projek itu dibiayai sepenuhnya Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Skop projek melibatkan kerja-kerja menaik taraf sistem di sekitar kawasan Jalan Tawau dan Kelabakan. Projek BELB tersebut telah banyak membantu penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar untuk menikmati kemudahan asas bekalan elektrik, khususnya penduduk di kampung Sungai Udin dan Jelutung yang tidak perlu lagi bergantung kepada kemudahan generator. Beliau berkata demikian sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian pelaksanaan projek BELB Zon 2 Negeri Sabah di kampung Sungai Udin, Tawau. Teks ucapannya disampaikan Wakil Rakyat Kawasan Sebatik, Dato' Abdul Muiz Picho. Terdahulu, Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset SESB, Haji Muhammad Nazri Fazil berkata, pencapaian dan kejayaan SESB adalah hasil kerjasama serta sokongan yang baik daripada kerajaan negeri dan persekutuan dalam meneroka sumber untuk memenuhi keperluan rakyat. Jelasnya, SESB kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif penambahbaikan dengan menyasarkan kecermelangan perkhidmatan melalui inisiatif Ops Marak Bersepadu. Rebat sebanyak 20% dan pengampunan ditawarkan kepada peminjam ingkar membayar pinjaman Yayasan Sabah sepanjang Karnival Pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah Siri Kedua 2016 yang berlangsung di perkarangan Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Pengarah Yayasan Sabah, Dato' Haji Sapawi Haji Ahmad berkata, peminjam ingkar yang mempunyai pinjaman tertunggak boleh memanfaatkan rebat itu menerusi karnival yang bermula kemarin hingga esok untuk menyelesaikan baki pinjaman mereka. Menyentuh transformasi Yayasan Sabah dalam melahirkan sumber manusia yang cemerlang dan daya saing tinggi, Datuk Sapawi berkata, tabung pendidikan negeri Sabah akan dilancarkan dalam mengukuhkan lagi keupayaan negeri melahirkan modal insan yang memenuhi keperluan semasa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan karnival tersebut yang bersempena Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah ke-27 dan sambutan ulang tahun Jubli Emas 50 tahun Yayasan Sabah. Datuk Sapawi berkata, karnival ini bertepatan dalam memberi peluang dan ruang kepada rakyat untuk melihat sendiri perkembangan pendidikan dan bidang kemahiran yang sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan individu. Ia selaras dengan skop perniagaan utama Yayasan Sabah yang cenderung kepada pembangunan pendidikan sejak tahun 1967. Hingga kini termasuklah menjadikan tapak Kolej Yayasan Sabah yang lama sebagai Kolej Universiti Teknikal. Lebih 100 gerai pameran melibatkan institusi pendidikan awam dan swasta serta agensi kerajaan dan swasta, badan korporat serta profesional menyertai karnival berkenaan.
Keseimbangan kecerdasan emosi EQ dan kecerdasan fikiran IQ penting untuk melahirkan seorang pelajar yang bijak, berdaya maju dan berkualiti dalam pelbagai aspek. Bagi mencapai keseimbangan EQ dan IQ, para pelajar harus mengutamakan kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan bukan hanya bergantung kepada tahap akademik semata-mata. Dekan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Insinyur Rosalam Haji Sabatli berkata, usaha itu penting bagi memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh majikan di alam pekerjaan kelak. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Kecermelangan Pelajar Fakulti Kejuruteraan UMS di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Profesor Rosalam menyampaikan anugerah pelajar cemerlang dalam 5 subjek kejuruteraan, antaranya kejuruteraan sivil, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan kimia, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan komputer. 62 pelajar Fakulti Kejuruteraan menerima anugerah terdiri anugerah khas dekan, anugerah dekan, anugerah pelajar harapan, anugerah kepimpinan dan anugerah pelajar dedikasi. Pelajar di daerah Beaufort yang tidak dapat hadir ke program Jelajah Pendidikan Bumi Putra JPB 2016 di daerah itu boleh mengemukakan permohonan untuk melanjutkan pelajaran menerusi Pejabat UMNO bahagian Beaufort. Ketuanya Dato' Isnin alias Nih berkata, mereka boleh berbuat demikian dalam tempoh masa seminggu ini. Saya mohon kepada anak-anak, adik-adik yang tidak ada pada hari ini dan supaya datang ke Pejabat UMNO bahagian dalam masa seminggu ini, dan kita akan usahakan mereka untuk mendaftar ke institut yang terlibat. Beliau ditemui media selepas merasmikan Jelajah Pendidikan Bumi Putra JPB di daerah Beaufort. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Induk JPB 2016, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Sahul Hamid Abu Bakar berkata, pihaknya yakin dapat mencapai sasaran 37,000 tempat pengajian di institusi pengajian tinggi IPT dan kolej ditawarkan kepada pelajar berkelayakan dalam siri jelajah ini ke seluruh negara. Setakat ini, siri jelajah tersebut telah menawarkan hampir 30,000 tempat pengajian sejak diadakan pada Mac lepas. Kebanyakan kursus yang ditawarkan berkaitan bidang latihan kemahiran, teknikal dan vokasional. Selain Beaufort, siri jelajah pendidikan membabitkan 11 IPT dan kolej itu akan turut ke 3 lokasi lain, iaitu Keningau, Kota Marudu dan Tawau. Program ini antara lain bertujuan membantu belia bumi putra daripada golongan miskin bandar dan luar bandar meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Malas berfikir, suka bertelagah, tidak pernah menghargai diri sendiri dan gairah hal duniawi merupakan antara kelemahan umat Islam masa kini yang membelenggu kejatuhan umat Islam. Ini dinyatakan Ahli Parlimen Sepitang Dato' Haji Sapawi Haji Ahmad. Menurut Datuk Sapawi, 4 perkara itu membelenggu kejatuhan umat Islam yang kini lebih banyak melihat dan mengikut berbanding mencipta atau menghasilkan sesuatu yang boleh bermanfaat menerusi sains dan teknologi serta inovasi. Beliau yang juga pengarah Yayasan Sabah berucap demikian ketika merasmikan bicara ambang Ramadan di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Sapawi mengajak umat Islam menghayati makna Ramadan setiap tahun. Ini kerana kehebatan umat Islam tercipta dalam bulan Ramadan yang terbukti dalam bidang perniagaan, amalan bersedekah mahupun amalan kebaikan yang menjadi amalan umat Islam sepanjang bulan Ramadan. Beliau juga berharap roh Ramadan akan menjadikan umat Islam terus fokus, berfikir dan mencipta, bukannya menjadi pengguna sahaja terhadap ciptaan yang menjadi kegemilangan umat Islam sebelum ini. 2 pendakwah bebas, Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali dan Ustaz Malai Ali Malai Ahmad menyampaikan ceramah masing-masing dalam program bicara di ambang Ramadan. Bekas pemelihara hutan Jabatan Perhutanan Sabah Alari Hama Masnia Othman dianugerahkan Anugerah Khas Perhutanan 2015 dalam Majlis Malam Inovasi Jabatan Perhutanan 2016 yang berlangsung di Dewan Seri Libaran Sandakan.
Anugerah disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman kepada anak perempuan Allahyarhamah iaitu Nur Fazrina Roslan. Anugerah tersebut sebagai menghargai komitmen cemerlang Allahyarhamah sepanjang berkhidmat di Jabatan Perhutanan. Selain itu, Datuk Musa juga menyampaikan sijil penghargaan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri atas kerjasama serta usaha memadam kebakaran di hutan simpan negeri sepanjang fenomena El Nino. Turut disampaikan sijil pematuhan kepada 28 agensi pemegang lesen perjanjian pengurusan hutan mampan yang mempunyai prestasi cemerlang dalam pengurusan hutan. Sementara itu, seramai 75 warga kerja Jabatan Perhutanan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang yang disampaikan pengarahnya Datuk Sammanan. Anugerah tersebut tanda mengiktiraf dan menghargai khidmat cemerlang warga kerja jabatan berkenaan. Yayasan Sime Darbi Malaysia membelanjakan 81 juta ringgit bagi aktiviti pemeliharaan dan penyelidikan lanskap serta pemeliharaan pemandangan laut serta pendidikan alam sekitar di Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, ini menunjukkan Sabah sememangnya kaya dengan flora dan fauna yang perlu dipelihara untuk tatapan generasi masa depan. Justru, beliau mahu pendekatan-pendekatan baharu dilakukan bagi memelihara hidupan yang terancam kerana bukan mudah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Beliau ditemui media selepas melancarkan sambutan Hari Alam Sekitar anjuran Yayasan Sime Darbi dengan kerjasama Kolej Universiti Yayasan Sabah di Kota Kinabalu. Bagi pihak kerajaan negeri, Datuk Masidi merakamkan penghargaan kepada Yayasan Sime Darbi selaku penyumbang utama dari segi kewangan dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar. Beliau berharap kerjasama antara agensi-agensi di bawah kerajaan negeri bersama Yayasan Sime Darbi akan berterusan dan dipertingkat dari semasa ke semasa. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari ini akan diadakan kempen makan beras tempatan di dataran Desoka, Kota Kinabalu. Sementara itu, Mesyuarat Agung Tahunan ke-41 Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Tempatan Sabah Berhad Kopex akan diadakan pukul 8.30 pagi ini di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pukul 9 pagi ini pula akan berlangsung perlumbaan perahu naga antarabangsa kali ketiga anjuran Persekutuan Gabungan Persatuan Cina Sabah di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Manakala pukul 2 petang nanti, Majlis Perhimpunan Bulanan dan Majlis Dialog bersama Agensi Kerajaan dan Persekutuan Kawasan Dun Kerambunai akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Gudon, Menggatal. Akhir sekali, pertandingan deklamasi saja keamatan peringkat negeri akan berlangsung pada pukul 5 petang ini di Dewan Hongkot Keesaan KDC Penampang. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, kembali kepada Taufik di Angkasa Peri. Silakan.